yang direntangkan semasa perjalanan pilihan raya yang dibawa oleh mereka sendiri. Okey? Jadi isu ni saya katakan, pasal apa tak boleh kata syurga tapi boleh kata dapat pahala. Dia kata dapat pahala, memang dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia kata PAS menyeru kepada Islam secara kafah. Saya tanya dia, apa itu kafah? Apa yang kita faham pasal kafah? Lah secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Saya tanya dia balik, ini orang yang bercakap ni orang yang kecenderungan keterlaluan dalam politik. Bukan nak cakap pasal prinsip Islam pun, pasal prinsip hukum PAS. Dia ingat kita seorang UMNO melampau. Jadi saya kata kat dia, macam mana anda boleh kata menurut Islam kepada kafah? Ana tak pernah kata UMNO menurut Islam kepada kafah, dan ana tidak mengiktiraf PAS menurut Islam yang kafah. Satu, kerana kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti buat salah. Setiap orang yang paling baik di kalangan orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Maka semestinya bila mereka membentuk kelompok itu mesti terdedah dengan pelbagai kekurangan. Adakah ente nak iktiraf apabila wujud orang-orang Syiah di dalam PAS? Kafah apa? Apa yang ente nak iktiraf apabila wujud sikap fasik memfasikkan, kafir mengkafirkan yang wujud zaman berzaman? Kafah apa ni? Ada apa yang ente nak cakap berkenaan dengan membuka keaiban orang, caci maki hamun orang di khalayak ramai dan sebagainya, mendoakan laknat pada pemimpin, pecah perut pada pemimpin, sedangkan ahli sunnah wal jamaah zaman berzaman ditunjuk oleh Imam Ahmad, Fudail bin Iyad dan sebagainya, mendoakan kebaikan untuk pemimpin? Kafah apa ni? Kemudian apa yang tidak kata pada UMNO? UMNO kekurangan-kekurangan dia, kecenderungan lebih kepada hiburan dunia, kecenderungan lebih kepada syahwat dunia. Okey, itu kekurangan. Apa yang tidak kata ni? Tugas UMNO buat jalan, tugas UMNO gerakkan JAKIM, tugas UMNO yang menggerakkan membina masjid. Bukankah buat masjid dapat pahala? Bukankah tugas menggerakkan program-program keagamaan itu juga dapat pahala? Jadi tak boleh kata pangkal UMNO juga dapat pahala. Sekarang ni kalau nak main pahala, habis hancur agama. Tak boleh main pangkal pai dapat pahala, pangkal pai dapat pahala. Tak boleh main lagu tu. Sebab kita melacurkan pahala untuk orang. Nak meletakkan ganjaran pahala ni Allah Subhanahu wa taala. Allah dah habaq dah kan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi dah jelaskan kepada kita, orang di dunia dia dipuja. Dipuji sebagai orang yang mati syahid, dipuji sebagai orang yang berperang berjihad mati syahid, orang yang baca Quran pandai, kemudian orang yang alim, ada ilmu banyak, sampaikan ilmu kepada orang, kemudian orang yang bersedekah dia banyak bersedekah kepada orang. Dipuji di dunia, tapi di hadapan Allah, Allah kata kepada mereka ni, kadzabtum, hampa semua bohong. Kadzabta, bohong semua, pembohong. Yang ni qatalta fi sabilillah yuqal annaka jari, hang perang di jalan aku supaya orang kata hang ni berani. Yang ni ta'allamtal ilma wa 'allamtahu yuqal annaka alim, engkau bernuntut ilmu dan menyampaikan ilmu agar orang berkata engkau itu alim. Yang ni bersedekah siang dan malam agar orang kata hang orang yang baik, pemurah. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ketiga-tiga orang diheret mereka semua ni, diheret mereka semua di atas wajah mereka, dicampak mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda rasa dia punya soalan dia kalau kita tegur pemerintah secara sisir dekat pemimpin. Dah faham. Anda sekarang ni anda nak jelas konsep asas yang berlaku. Jawapan tak lagi ni. Ini tak jelas. Anda nak jelas ni mukadimah dia. Pasal kita faham. Pasal kita faham sekarang ni, pasal kita faham dalam keadaan politik semasa pada hari ini, semua duduk nak tunggu nak mengambil kesempatan. Okey, semua tunggu nak mengambil kesempatan. Sebab tu anda cerita ini satu mukadimah bagi kita faham. Kita tak mau kita sebagai penuntut ilmu, pelajar-pelajar ini, penuntut ilmu seperti kalian yang mampu buat analisa, terjebak dalam permainan politik yang sangat kotor seperti ini. Masing-masing duk tunggu, duk taram, yang mana kau ni salah, yang mana kau ni salah. Kau ni salah dia buka, dia telanjangkan. Kau ni salah dia telanjangkan. Jadi ini satu permainan yang sangat kotor. Jadi bila berlaku permainan yang seperti ini, maka wujud di kalangan ilmuwan-ilmuwan, agamawan-agamawan yang pelbagai latar belakang mereka tampil ke depan untuk menegur. Ini yang menjadi berlaku isunya. Asas kita, okey, dalam menegur pemerintah, tadi saya dah sebut. Sebelum kita nak bicarakan asas ini, perkara poin pertama sekali, pemerintah tu apa dan siapa. Itu nombor satu.
Dalam Islam, seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ini hadis yang umum, yaitu usikum bitaqwallah was-sam'u wat-ta'ah was-sam'u wat-ta'ah walau ta'ammara 'alaikum 'abdan habsyiyya. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun yang memimpin kamu itu hamba abdi yang habsyi. Okey. Jadi asas pemimpin tu yang tertinggi. Soal dia naik macam mana? Tadi anda cerita tadi. Soal dia naik macam mana nak jadi pemimpin? Dia nak melalui demokrasi ke? Dia nak melalui dia perang-perang dia bunuh-bunuh orang, dia nak jadi kuat. Dia nak jadi pemimpin ke? Ataupun dia bunuh ayah dia sendiri, dia nak jadi pemimpin ke? Maka dia adalah pemerintah dan pemimpin yang sah. Wajib mentaati dia dalam hal yang ma'ruf. Itu adalah asas pemimpin. Sekarang ni isu yang berlaku dalam negara kita, dalam negara demokrasi, umumnya demokrasi, yang mana mereka memberi pengiktirafan kepada pemimpin. Dia ada dua wilayah, wilayah ammah, wilayah khassah. Negara yang pemerintah pemimpin yang memimpin negara yang luas semuanya, dan pemimpin dalam kawasan yang terpencil. Okey. Jadi sekarang ni kita ada gubernur, kita ada khalifah. Kalau zaman sahabat Nabi ada gubernur, ada khalifah. Walaupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an lantik Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai gubernur di Syam, ingat saya di Syam, tapi Umar Al-Khattab radhiyallahu an perkataannya adalah perkataan pemimpin pemerintah. Arahan semua datang daripada dia. Semua wajib mentaati dia dalam hal yang ma'ruf. Kembali berbalik kita kepada sistem negara berdemokrasi. Pemimpin negara yang tertinggi adalah yang nombor satu, iaitu Perdana Menteri. Walaupun ada perbahasan di kalangan ilmuwan akhir-akhir ini tentang adakah agung dulu, adakah pemimpin dulu, tetapi ada juga di kalangan lawyer yang kata perlembagaan nombor satu, the supreme law. Dia kata perlembagaan itu adalah ulil amri, jadi kena taat perlembagaan. Dalam Islam tak, dia bukan pemimpin itu bukan di atas kertas. Pemimpin itu adalah yang memiliki kuasa. Itu Islam. Sebab tu kata Nabi, taat walaupun yang memimpin kamu hamba abdi, hamba habsyi. Maksudnya merujuk pada batang tubuh orang. Sebab tu kata Nabi, isma'u wa ati'u li ulil amri minkum walau daraba dhahrakum walau akhadha malakum. Tak dengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun dia mengambil harta benda kamu, walaupun dia memukul belakang-belakang kamu. Walaupun bagaimanapun ada pertikaian ulama tentang hadis ni. Okay? Tapi saya cenderung kepada hadis ni hadis yang sahih. Okey. Jadi asasnya yang paling tinggi. Walaupun dia buat benda tak elok ke, yang tu kita tak setuju dia buat. Dia buat benda yang bermanfaat, yang baik, kita taat dia dalam hal tersebut. Soal sekarang ni nak tegur dia dengan nak tegur pemimpin yang wilayah khassah, yang kecil tadi ni. Yang kecil, bolehkah kita tegur yang kecil ni? Kita tegur dia. Yang besar ni kita tegur pelan-pelan, tak tegur kuat-kuat. Okey, sahabat-sahabat sekalian, kita tengok dua keadaan dan dua isu yang berbeza. Satu, pemimpin yang besar, dia memang asas, memang kena tegur dia secara belakang, itu asas. Dan dalam keadaan tertentu boleh tegur secara berhadapan dengan dia. Okey. Adapun pemimpin yang bukan pemimpin negara, wilayah al-ammah, pemimpin yang wilayah al-khassah, dia tetap dari sudut kedudukan dia rendah daripada pemimpin yang paling utama. Persoalan, adakah harus kita tegur kepada dia secara terbuka? Secara terbuka. Okey, teguran secara terbuka untuk kesalahan dan kesilapan yang dilakukan secara terbuka bagi selain daripada pemimpin yang utama adalah harus, selama mana teguran tersebut bukan bersifat mengaibkan. Teguran tersebut bukan bersifat mengaibkan. Contoh, dia buat benda-benda yang betul-betul bercanggah dengan syariat dan prinsip Islam, sedangkan ia dilakukan di khalayak. Contoh apabila didoakan pemimpin bagi pecah perut ke, didoakan laknat, didoakan anggota polis. Sebab sekarang ni disebarkan cepat di dalam YouTube, rata ceruk disebarkan. Hal ini dalam Islam sepatutnya kalau hang nak doa bagi apa? Dapat hidayah, bagi dapat petunjuk agar pemimpin ini beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegangan dan ikutan. Itu adalah asasnya. Maka teguran dalam hal yang seperti ini, pasal dia nyatakan hal tersebut secara terbuka di khalayak ramai, maka teguran kita tegur pada isu tersebut tanpa mengaibkan dia. Ini prinsip asas dalam tegur. Bukan teguran bertujuan untuk mengaibkan dia.
Sebab tu isu-isu seperti, minta maaf saya sebut di sini, minta maaf, isu seperti video yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, ini haram kita bicarakan ia di khalayak ramai tentang video, tentang ini semua. Wallahu a'lam. Hal tersebut perlu ditentukan oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang berwajib tentukan kepastian hal tersebut. Ini hal dalam kategori yang mengaitkan. Isu gambar lah, dia bagi isu aiskrim tak aiskrim lah, macam-macam lah, benda-benda yang mengaitkan orang. Pastikah? Wallahu a'lam. Jangan memainkan peranan penuntut ilmu, jangan terlibat dalam hal yang seperti ini. Itu isu kepribadian dia yang haram kita dedahkan. Tapi kalau isu yang memberi masalah kepada ummah, isu K-pop contohnya, itu bagi masalah pada ummah tu. Benda ni kita kena tegur. Kita tegur tanpa kita mengaitkan pemimpin yang teratas, tanpa kita menyebut ini sebab dia, Allah ni mana sebab ni. Ini masalah orang nak kita bercakap lagu tu. Kita tegur contoh apa yang berlaku di Bertam naik. Ini sebab ni lah, sebab pemimpin berbangkang lah. Tak boleh. Kita kata salah pada majlis yang seperti ini. Soal siapa menganjur siapa, yang tu bab kedua. Kita bagi hukum dan prinsip dulu penjelasan kepada orang, bagi orang faham. Jadi saya katakan sekali lagi, asas oleh kerana kita dalam satu negara yang demokrasi, pemimpin yang tertinggi, tetap yang tertinggi itu dalam perlembagaan Perdana Menteri, maka komunikasi dengan dia sama kita kena ambil dengan komunikasi dalam hadis Nabi. Tak boleh sikap orang seperti pada akhir-akhir ini menyatakan bahawasanya oleh kerana kita demokrasi, kita tak perlu ambil lagi apa yang Nabi kata. Tak boleh. Sahabat-sahabat sekalian, kita kena berusaha beramal dengan hadis Nabi secara sedaya mampu. Kita tak boleh serahkan kepada perkara-perkara kemungkaran demokrasi, sebab demokrasi bukan sistem Islam. Jadi berusaha meminimumkan kemudaratan dalam sistem demokrasi, meminimumkan dia takat mana yang kita mampu. Antara cara kita mampu berkenaan dengan tengok pemimpin, kita boleh kawal lagi, kita boleh selaraskan sama dengan hadis Nabi SAW. Nampak? Yang lain-lain lagi, yang mana kita tak mampu lagi, nak pilih calon, yang ni kita duk ajak didik masyarakat lah ni. Pilih calon bukan bergantung kepada wang ringgitnya, bukan bergantung kepada ni, bergantung kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran. Yang tu yang kita kena didik masyarakat. Tak mau dah pilih kerana parti semata-mata, tak mau dah pilih kerana dia pandai kucai bubuk suara, pandai kucai bubuk suara kat kampung tu, kembah dia buat suara sedap, kita pilih dah. Dah, bukan lagu tu dah, sahabat-sahabat sekalian. Kita pilih pada hari ini winnable candidate yang mana Allah dan Rasul pilih. Ini cara kita meminimumkan kemudaratan demokrasi. Sebab demokrasi ini satu usaha barat untuk menghancurkan Islam, usaha Yahudi untuk menghancurkan Islam, dengan cara biar orang pilih siapa pun nak pilih, dia pilih hawa nafsu, pilih dia ni, dia adik aku, dia ni hari tu tolong aku, tak apa walaupun dia teruk pun aku pilih dia juga. Dia ni kalau aku tolong, dia ni sekali bagi projek kat aku. Jadi cerita lagu ni, yang ada dalam politik semasa. Yang ni yang kita kena tanggalkan semua, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab-sebab hal yang berlaku seperti ini, sebab-sebab hal yang berlaku seperti inilah yang saya katakan di sini bahawasanya untuk kita memahami suasana politik pada hari ini, kaedah dalam menegur pemimpin nombor satu, tegur secara asasnya, tegur secara belakang. Kalau dilakukan juga secara, kita gunakan saluran-saluran yang syar'i, maksudnya tegur secara bersendirian dengan dia, sampaikan kepada dia, Facebook dia, email dia, kemudian SMS kepada dia, ataupun ketika mana dia datang kita bertemu dengan beliau, ataupun pergi ke pejabat beliau bertemu dengannya, ataupun di rumahnya, sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Selain daripada tu, kalau dia buat salah, tegur kesalahan itu, tak payah kita kaitkan dengan dia, sebab automatik orang faham kesalahan. Ini cara ulama dan ahli ilmu bercakap. Macam tu juga tokoh-tokoh daripada kalangan parti pembangkang, walaupun dalam Islam, sistem Islam tidak mengiktiraf mereka sebagai pemimpin, sistem Islam, tapi sistem demokrasi mengiktiraf mereka sebagai pemimpin juga di tempat mereka, di wilayah mereka. Jadi asas untuk kita tegur mereka adalah tegur kesilapan dan kesalahan mereka, kesilapan dan kesalahan manusia. Sesiapa saja kita berhak untuk menegur dan memperbetulkan, untuk menghubungkan dengan diri mereka, untuk direct nak kata inilah Tok Guru ni macam ni panggil lagu ni tak cerdik. Teguran-teguran seperti itu kita perlu berhati-hati agar kita tak terjebak dalam erti dan maksud yang sama hadis Nabi. Sebab hadis Nabi tadi sebut pemimpin kan, pemerintah. Dalam demokrasi dia menyatakan yang ni pimpinan dan pemimpin, yang ni pemerintah, yang ni pemerintah.
Memang kalau ikut maksud hadis Nabi, kita mendahulukan pemimpin yang teratas. Tapi bukan bererti kita boleh mengaibkan dia. Ni Aziz, Tok Guru ni Aziz ke, Haji Hadi ke, ni kita boleh mengaibkan dia. Tak semestinya. Okey. Kalau macam, boleh tak kita buat macam ni? Kalau kita duduk kat Kelantan, kita kena tegur Tuan Guru secara sir. Tapi kalau kita orang Kelantan, kita orang Terengganu, kita boleh sama. Itu yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu yang disebut oleh Ibnu Abbas apabila dia menegur pemimpin yang lain luar daripada tanah Hijaz. Bila orang kata kepada dia pasal apa ni? Dia kata, "Hadza laisa waliyina." Itu bukan pemimpin kami. Pemimpin kami di sini. Jadi menunjukkan bahawasanya diberi pengiktirafan kepada wilayah al-khassah, wilayah yang kecil, dan juga wilayah al-ammah, wilayah yang besar. Jadi itu ya. Tadi ada cakap tentang sistem demokrasi ni bukan sistem Islam kan. Jadi boleh kan kaedahnya untuk kita bergerak menuju sistem Islam. Keadaan sistem Islam. Bagaimana kaedah untuk apa ni, untuk penegakan sistem Islam. Ilmu. Kelak ilmu edilit lah. Ilmu. Pasal masyarakat kita tak faham. Masih lagi ada pihak yang cuba berusaha menyatakan demokrasi itu adalah sistem Islam. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan pendapat ini dipakai guna oleh sebahagian daripada ahli ilmu dengan alasan parlimen itu adalah sistem syura. Tengok dalam parlimen, adalahkah orang-orang dalam parlimen, mana-mana parlimen di dunia ni dalam demokrasi, orang yang dikategorikan di dalam sistem Islam sebagai ahlul hilli wal aqdi. Siapa dia ahlul hilli wal aqdi? Orang-orang yang faham akan ilmu agama, orang yang pakar dalam bidang-bidang yang penting untuk membentuk sesebuah negara. Mana? Ada dalam parlimen. Saya tak kata dalam mana-mana parlimen kena muhasabah. Itu sistem Islam yang asas. Sebab demokrasi dia memberikan pilihan kepada orang. Demokrasi meletakkan numbers paling tinggi sekali. Numbers. Demokrasi meletakkan emosi dan hawa nafsu untuk memilih. Adapun sistem Islam meletakkan Al-Quran dan Sunnah yang teratas. Mana mungkin kita nak katakan sama, nak kiaskan satu sistem yang mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan number sebagai sistem yang disamakan dengan sistem yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu sebagai perkara yang terutama. Tak boleh sahabat-sahabat sekalian. Jadi kaedah cara kita nak memperbetulkan, sebarkan ilmu kepada masyarakat. Kita nak pergi duduk langgak parlimen lagu tu, tak boleh lagu tu, bila-bila tak boleh. Ada di sana golongan yang anti dan benci kepada Islam, ada golongan yang ahli bid'ah, ada golongan pengikut hawa nafsu, ada golongan ideologi khawarij, ada golongan plural, liberal, sekular, semua ada ni bercampur adik-beradik semua ni. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita akan menghadapi tentangan yang teruk. Lah ni kita jangan mengharapkan, kita kena ingat, sahabat Nabi berkorban batang tubuh mereka, darah mereka untuk memastikan Islam sampai. Walaupun mereka tak tengok Islam tu habis, selesai dan tamat wahyunya. Maka kita perlu bersikap sedemikian. Kita korban pada hari ini, sampaikan ilmu kepada masyarakat. Kita mengharapkan nanti, biarlah berapa tahun lagi, masa bukan menjadi penentu, masa bukan menjadi dalil untuk memastikan tindakan kita itu benar atau tidak. Masa kita serah kepada Allah dan Rasul. Hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini merencanakan sampaikan ilmu kepada masyarakat, bentuk minda masyarakat dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk salaf. InsyaAllah perubahan akan datang suatu hari nanti. Sebab tu kata Syekh Al-Albani, taqumu dawlatul islamiyah fi buyutikum tuqam ala ardikum. Kamu dirikan negara Islam dalam rumah kamu, ia akan tertegak dan terdiri di atas negara kamu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau sistem demokrasi bukan sistem Islam, jadi adakah demokrasi itu satu bid'ah? Maka ya, bid'ah. Bagaimana dengan ahli politik? Bagaimana dengan ustaz sendiri yang ahli UMNO, adakah ustaz dan bid'ah? Pandai lah. Okey, dia macam ni sahabat-sahabat sekalian. Demokrasi memang bid'ah. Demokrasi memang bukan daripada sistem Islam. Sekarang ini keberadaan kita bercakap tentang keberadaan kita berada dalam sistem demokrasi. Seperti mana keberadaan kita berada dalam negara kafir ini. Kalian berada dalam negara kafir, sahabat kita swinging bowl. Dia berada dalam negara ni, okey? Adakah kerana sebagai satu kemaslahatan, kemudaratan kita berada di sini?
Ya, kita kemudaratan, kita terpaksa berada di sini untuk kita nak dapatkan ilmu. Kita tak mau lama-lama di sini, kita nak balik ke sana. Sebab asas kita dah bicarakan tadi, hukum kita berhijrah ke negara-negara bukan Islam, negara-negara kafir itu asalnya di dalam Islam tak digalakkan. Lebih baik kita menetap di negara yang majoritinya Muslim. Itu asalnya. Tapi bila kita dah berada di sini, adakah kita nak duduk dalam sistem ni tak reda apa semua? Tak, kita berusaha untuk meminimumkan kemudaratannya. Yang ni dia panggil dalam kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukurkan dengan kadarnya. Saya selalu buat contoh. Contoh dia, kita masuk hutan, masuk hutan ni, dalam hutan tak ada makanan kecuali babi, khinzir. Nampak? Okey. Kita nak gunakan kaedah ni. Darurat diukur dengan kadar darurat sahaja. Jadi kalau tak makan, boleh mampus. Tak makan boleh sakit, tak makan boleh mati contohnya. Jadi kita terpaksa makan. Dan lepas kita makan tu, makan, amboi lagu sedap. Potong paha balik buat salai sikit. Boleh? Tak boleh. Hukum kita makan tadi ni, semasa kita mudarat jadi dia wajib bagi kita, walaupun benda tu haram. Tapi bila dah selesai menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan penyakit kita, hilang kesakitan kita, maka kembali hukumnya kekal haram. Nampak? Jadi macam tu juga keberadaan dalam sistem demokrasi. Apa macam sistem ni? Sistem ni yang menentukan kewujudan parti politik. Sistem ni yang menentukan kewujudan UMNO, PAS, PKR, DAP dan sebagainya. Keberadaan kita dalam sistem ni bukan bererti kita membuatkan kita kena redha semua yang berlaku dalam sistem ni secara mutlak. Kita kena redha agar dia berlaku demokrasi mutlak seperti Denmark. Boleh nak keluar, hantar keluar, tak pakai baju pun tak apa, nak keluar fizikal bertelanjang pun tak apa, tidak ada masalah. Tak boleh. Kita kena berusaha untuk meminimumkan kemudaratan tersebut sedaya mampu kita. Dengan cara apa? Bagi ilmu kepada orang, fahamkan orang. Nak ubah sistem macam mana kalau orang yang ada dalam sistem tidak ada ilmu, orang yang ada dalam sistem tidak ada pegangan agama, orang yang ada sistem dikaburi dengan fitnah syahwat, orang yang duduk dalam sistem juga dikaburi dengan fitnah syubhat. Orang yang membawa nama agama, ada fitnah syubhat pada mereka. Orang yang membawa nama negara, ada fitnah syahwat kepada mereka. Dunia, ada harta benda, duit. Satu pihak lagi syubhat penuh dalam kepala. Ada dengan syiahnya, dengan salah faham pasal jihadnya, salah faham pasal fatwa-fatwanya. Jadi syubhat, ada syahwat, ada syubhat. Jadi macam keberadaan kita dalam sistem ni, tak apalah dah duduk dah. Tak. Ataupun keberadaan kita dalam sistem ni, kita kena lawan, kita kena berjihad, kita kena hancur. Itu ekstrim. Apa yang perlu kita lakukan? Tidak, tak boleh. Kita orang melihat, kita orang yang nak ingkari kemungkaran. Apa yang boleh kita buat? Dengan tangan kita. Apa yang boleh kita buat? Dengan lisan kita. Apa yang boleh kita buat? Ingkar dengan hati kita tak mampu. Mungkin Allah berikan sedikit saya kelebihan untuk bercakap, mungkin saya boleh bercakap, boleh memberikan penjelasan, boleh memberikan pembetulan. Platform yang disediakan, mereka tawarkan sedia, duduk cakap. Sebagai ahli tak ada jawatan dalam organisasi, tetapi sebagai ahli kita mengambil manfaat atas nama ahli untuk kita bercakap. Kita bercakap apa tidak pasal agama? Kita bercakap apa tidak pasal kebenaran? Kita bercakap cenderung kita sokong semua dikatakan, ataupun ada benda yang tak betul kita tegur. Nilai, tengok apa yang kita sampaikan. Jadi ini usaha-usaha yang kita lakukan untuk meminimumkan kemudaratan. Kita pergi ceramah di mana-mana tempat yang kita pergi. Di mana-mana tempat orang panggil platform parti politik ke, tak politik ke dan sebagainya, kita akan bercakap, kita akan sentiasa berulang kali menyebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah yang mengutuskan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar, bertujuan untuk menzahirkan agama itu di atas muka bumi. Jadi kami bukan nak bercakap pasal politik hampa, bukan pasal nak sokong ni tidak. Kami datang ke sini kerana nak bercakap tentang kepentingan dan kedudukan agama. Nampak? Bila dianjurkan soalan-soalan provokasi seperti tadi, ada unsur-unsur berlawak, diajukan seperti soalan tadi, ya, ada ustaz macam ni, macam mana? Apa ni yang tanya, kalau macam tu, kalau PAS buat macam ni, macam mana? Cara kita jawab, kita kata apa? Jangan ikut UMNO, jangan ikut UMNO, kena tunjuk contoh yang baik. Orang maki hamun kita, kena tunjuk contoh yang baik. Kita bercakap untuk 3 juta orang ahli, golongan-golongan ni. Kita berusaha untuk meminimumkan kemudaratan yang sedia ada. Kalau kita melihat kemungkaran yang berlaku, nak duduk, nak kira kita nak buat kerja sendiri, jenuh. Masalahnya masing-masing pada hari ini berasa diri masing-masing sempurna dan lengkap. Sebab tu dia menilai orang lain, dia memandang orang lain dengan sebelah mata. Ini masalah yang berlaku. Jangan nilai orang lain dengan sebelah mata. Jangan nilai orang lain semua tidak beragama melainkan kita sudah beragama. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kekurangan.
cara penyelesaiannya adalah kepada perpaduan. Jadi kita menyeru agar umat Islam bersatu. Kami pergi jumpa sendiri Tun Dr. Mahathir, pergi sembang dengan dia di pejabat dan ofis dia. Ada beberapa isu yang kita bangkitkan. Isu perbincangan kita pasal adalah isu-isu yang dibangkitkan dalam perbincangan dengan beliau. Dan antara yang menarik, walaupun ada benda yang kita tak setuju, yang kita nyatakan kepada beliau ketidaksetujuan kita terhadap perkara-perkara tersebut, dan beliau terima dengan cara yang baik, dan beliau ajukan agar kita adakan diskusi, dan kita pun cadangkan kepada beliau adakan diskusi perbincangan, nyatakan sumber-sumber rujukan. Alhamdulillah. Dan beliau menyatakan perkataan yang saya kira sangat baik untuk kita jadikan sebagai petikan, iaitu kata beliau, perpaduan pada hari ini tak dapat dilakukan melainkan dengan kembali kepada Islam. Mungkin dulu kita kurang mendengar, tapi alhamdulillah pada hari ini tokoh seperti ini menyatakan perkataan ini, jadikan ia. Perkataan yang sama juga datang daripada pemimpin-pemimpin parti pembangkang, datang daripada Datuk Wan Aziz, datang daripada Datuk Wajadi dan sebagainya. Yang mana perkataan yang sama, bersatu padu atas dasar Islam. UMNO dalam perlembagaan dah ada menyeru kepada mempertahankan agama, bangsa dan negara. Dalam perlembagaan persekutuan ada agama Islam sebagai agama persekutuan. Mengapa sekarang ni usaha kita adalah untuk memastikan, mencabar diri kita sendiri. Ni perlembagaan dah ada. Adakah Islam tu kita budayakan? Adakah benar-benar Islam kita jadikan agama persekutuan? Ataupun ia hanyalah sekadar dijadikan agama kebudayaan dalam masa-masa tertentu, waktu-waktu tertentu, time-time tertentu. 1 minit. Jadi adakah seperti itu kita buat? Yang ni yang tak boleh. Islam kita kena bawa kepada pembudayaan. Jangan cakap ni saja. Ada orang UMNO dia tanya, bila dia di taman dia, di kampung dia, dikatakan dia ni orang Samsing. Orang kata kepada dia orang Samsing. Orang parti tertentu ni, parti Islam apa semua, pakai bagus semua, dia ni pakai teruk apa semua. Jadi dia tanya saya, dah boleh tak kalau saya pun nak ikut cara Samsing, saya nak maki hamun dia? Kita tak boleh. Sebab Islam tak mengajar dan mendidik kita sedemikian rupa. Walaupun dia, kamu tak boleh kata pakai jubah saja, panggil tahu, pakai jubah pun tak guna. Tak, taruh janggut saya, taruh janggut pun tak guna. Tak, jangan kata begitu. Janggut adalah sunnah, pakaian itu adalah sunnah. Dia pakai menutup aurat, pakaiannya yang baik itu adalah sunnah. Tapi kekurangan daripada akhlak dia. Kamu pula, kekurangan kamu pada pakaian, mungkin kelebihan kamu pada perkataan-perkataan kamu yang baik. Jadi semua kena mengaku kelemahan, dan semua kena kembali kepada Islam. Tapi kalau asyik sikit-sikit, parti masing-masing, nak habaq parti masing-masing, sokong parti aku masuk syurga, kau ni sokong parti aku, buat itu sokong pemerintah, sokong. Yang ni yang tak habis-habis kita bertengkar dan berkelahi sampai bila-bila. Tanggalkan kecenderungan ini, fikirkan kepentingan dan kedudukan Islam. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup dulu setakat tu. Terima kasih kepada soalan-soalan yang diajukan. Terlebih kurang saya mohon maaf. InsyaAllah kita sambung pada siri dan sesi yang akan datang besok pagi ke apa? Alif, besok pagi apa? 9:30 juga besok pagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.